Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita berada di Kenal Podcast. Jadi Kenal Podcast ni kita nak buat Masa pasal kita Kenal. kenal. Jadi ya maka tak, kalau tak kenal maka tak cinta deh. Jadi, hari ni kita buat tajuk ke apa ya? hari ni kita kenal kita. Jadi, kalau kita kenal kita, apa yang boleh kita nak rungkai dengan tajuk? Okey, kita ni adik-adik, suami isteri. Tapi kita ni sendiri ni, kita ni siapa? Kita kenal ke diri kita sendiri? Macam mana kita nak kenal diri kita? Okey, ada sikit jawapan lain. Siapa kita? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi pertamanya kita terima kasih kepada siapa-siapa yang menjayakan ini di podcast ya, sesi yang pertama. Jadi sebagai pendahuluannya, bila bercakap dan terkenal, dia ada dua aspek pada pandangan saya. Aspek yang pertama kita panggil luaran ataupun zahir. Apa-apa pun kita boleh tengok. Contoh-contoh ni, tengok luaran dia pasti, tapi dalaman dia cair. Jadi satu luaran, satu dalam. Itu sebagai ketimah. So kenal tu dua lah. Oh iaitu ni kita dengan kos kedua. Dua iaitu kenal dalam, kenal luar, kenal dalam. Ya. Jadi Syafi bawa berapa poin untuk kita cerita pasal kenal ni? Dari 5 soalan. Apakah? Bagaimanakah? Di manakah? Ingat lupa. Bilakah? Mengapakah? Okay. So, Apa tu bil 5 poin? sebab biasanya kalau kita nak kenal sesuatu tu, kita kena ada soalan-soalan ni lah. Sebab kalau kita tengok bunga daun ni, apakah plastik? Okay. Apa? Bagaimanakah? Gila. Kilang buat kan? Lepas tu bilakah? Dia ada mesti ada tarikh. 2 tahun 4. Di manakah? Di manakah? Di Gila Selangor. Sana lagi? Dah, tahu lagi. Apakah? 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 Dia sebenarnya apa? 4W 1H. Okay. What? Where? When? Why? Why? Mengapakah? Kalau mengapakah dia untuk design lah. Dia untuk hiasan. bui kita panggil tenang tengok dia tadi. Dengan alam sekitar. So itulah poin untuk kita kenal sesuatu tu. Ya. Kita kena ada 5 soalan tu. Ya. Kalau ABY ada ABY nak tambah, apa pendapat untuk ABY? Jangan kita judge book by cover. Kadang-kadang kita tengok suatu benda satu, tiga lah, panggil hidup ataupun benda ataupun entiti tu hanya pandang yang mana zahir. Kita tak mesti mendalami. Sebenarnya apa dia? Kita botol saat ni lah. Kalau kita kena botol saja, dia cuma tujuan macam mekong ada. Okay, kita tak tahu isi. Bila kita buka isi, dia sangat membantu kita lah. Tapi maknanya kalau orang sekolah kena botol kan, dia tak boleh lah isi air dia tu deh. Jadi sebab untuk guna botol tu sikit lah. Sedangkan air tu sangat penting deh. Okay. Baik. Okay. Manfaat dia Dia tidak akan tertib. Okay. Baik. Okay. Seterusnya ada beberapa poin lagi. Okay. Jadi kita masuklah topik dia. Siapakah diri kita? Apakah kita? Kita ni apa? Kita ni apa? Kita ni manusia. Manusia. Betul. Insan. Manusia ni, apa maksud dia manusia? Manusia kalau kita yang dalam bahasa Arab, nasia.
Nasia ni, manusia ni maksudnya pelupa. Betul tak kita selalu lupa? Kita kena baca Quran betul, cari petunjuk apa semua. Kita kena baca buku, belajar. Sebab kita lupa. Oh, nasia tu pelupa. Ya. Jadi manusia ni oh pandai. Bukan Melayu je lupa. Oh, manusia. Bukan Melayu je lupa tau. Cari Cina ke, India ke, Korea ke apa semua di manusia ni sebenarnya jenis terlupa apa buat. Oh, jadi kita daripada siapa kita tu pun dah lemah dah. Belum hopak lagi poin tu. Jadi siapa tu pun kita ni dah sudah digambarkan sebagai pelupa. Maknanya manusia ni mudah lupa. Sebab nasia sendiri tu pun makna dia lupa. Oh, okey. Lagi menarik. Okey. Pendapat Abang pula apa manusia tu? Kalau kita tengok seperti mana difirmankan Allah dalam Al-Quran, banyak menyebut bermula daripada satu titisan air yang hina. Jadi walau bagaimana kita ni kaya ataupun hebat, banyak kebolehan, kita ni ingat semua kita daripada air yang hina. Dan yang memuliakan kita itu tidak lain tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah datang ke kita daripada yang hina. Allah mulia ke kita. Maknanya kerana ayat dia gitu ke? Betul. Maknanya kita ni asal daripada hina. Kita yang asal Allah cipta. Hina air biasa. Orang buang. Lepas tu tapi Allah juga yang memberi kita jadi manusia mulia yang tu. sempurna. Manusia yang ada akal. Kan? Jelas sekali lah, maksudnya yang menghina ke balik kita seorang itu adalah diri sendiri dengan tindakan yang tidak mengikut apa yang Allah suruh Nabi suruh. Boleh kira buat apa jelas. Maknanya dia sebenarnya Tuhan dah muliakan dia, tapi dia sendiri yang merosok ke diri dia sendiri dia. Okey, baik. So Syafiq, poin seterusnya. Okay, poin seterusnya kita dah lepas what, when. Dia sebenarnya ada, tak perlu ikut turutan sebenarnya. Tak perlu ikut turutan. Just cukup sebenarnya. Okay, what, why, mengapa manusia diciptakan. Okay, kalau pada dapat Syafiq, manusia diciptakan untuk menjadi khalifah dalam bumi ni. Bukannya main-main. Dia main bola. Bukan tak ada tujuan. Main badminton. Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah semua tu. Nak main, nak Maksudnya tujuan asal dia lah. Ya. Maknanya sesuatu perkara tu jangan melebihi daripada tujuan asal. Okey. So, kalau tak macam motif atau tak ada motif hidup. So kena ada motif. Motif kita jadi khalifah. Dari mana Syafiq boleh kisah kita tentang mengapa? Sebab sebenarnya bagi hero rasa soalan suri awak adalah kenapa kita diciptakan. Jadi apa yang Syafiq boleh explain? Sangat berminat. Okay, benda ni ada dalam Quran sebenarnya, tapi Syafiq tak bukan ustazah. So Syafiq tak ingat mana ayat dalam Quran. Dulu pernah terdengar belajar tu, dia kata manusia diciptakan untuk jadi khalifah dalam muka bumi ni. Khalifah ni kalau Syafiq terangkan sedikit, dia untuk bawa orang kepada Allah balik. Kepada Allah. Tu motif dia. Betul tak? Okey. Pendapat Ayi. Dia sebenarnya kalau kita selami dalam soal ke apakah motif kita dicipta, antara yang mana jelas Allah kata dalam Quran untuk mengabdikan diri kepada dia. Tapi cara kita panggil untuk individu tu, selain pada dia solat, dia puasa, dia mengerjakan amal ibadah, ada benda-benda lain yang terkadang hanya dia yang tahu menarik Allah. Contoh
Kalau baginda sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Allah turunkan wahyu tu untuk semua ke nabi khusus. Jadi kalau macam lepas pada kita kata nabi wafat, kita pergi kepada orang-orang yang alim ataupun orang yang diilhamkan kepada Allah. Ada contoh saja, termasuk dalam bab contoh Nabi Khidir alaihissalam ni. Contoh bila Nabi Musa pergi jumpa dengan dia buat benda-benda yang Nabi Musa tak boleh nak beringat, kita kata kan, pada waktu tidak niat merendahkan Nabi Musa. Tapi macam benda tu, bagaimana kita ukur dari segi dia sebenarnya benda ni general, semua Islam boleh baca dalam surah Al-Kahfi. Kita boleh tengok surah Al-Kahfi di mana saat Nabi Musa bertemu Nabi Khidir alaihissalam, apa berlaku, 3 peristiwa berlaku, dan 3 peristiwa tu di luar jangkaan Nabi Musa, walaupun sedangkan Nabi Musa tu Nabi masa tu. Jadi balik kepada soal motif kita ciptakan, sama sekalinya mengabdikan diri kepada Allah. Jadi berkenaan dengan kita, sebelum kita abdikan diri kepada Allah, maka kita kena Allah dulu. Sama juga kita nak ambil hati majikan kita, kerja mana-mana kita buat, kita tak tahu hati dia, kita tak tahu apa dia suka. Tapi kiamatlah kita tak jadi kerja terbaik. Jadi nak jadi hamba Allah yang terbaik, first of all, get to know. Jadi apa kita masuk kerja, kita masuk kerja azali ni lah, kerja asasi kita ni, mesti kita nak kenal bos kita siapa. Kita tahu bos kita lagu mana kan, bos kita baik, itu sangat penting. Kalau tidak kita tak duduk di syarikat dia kan. Jadi bila kita sebagai manusia ni, kita tidak tahu kita punya bos pada manusia iaitu Allah. Sangatlah pelupa bila kita relate semula dengan lupa kan. Aku bagi rule terkesal lah. Sebabnya kita tidak mencari kita punya bos tempat kita kerja ni di dunia. Okey. Menarik. Okay, jadi Syafi, poin ketiga. Persoalan ketiga. Okey, persoalan ketiga ialah where, di mana kita lahir, di mana kita dijadikan. Okey. Betul, kalau Syafi lahir di Kelantan. Kalau Hiro lahir kat mana? Betul. Hiro lahir di Sabah. Okey, Sabah. Okey, Ayi pula? Kelantan. Kelantan ni? Besar Kota Baru. Kalau Hiro di Tarana lah. Kalau Syafi di Klinik Anissa. So kenapa Syafi mempersoalkan lokasi? Kalau ikutkan, kalau dia berkaitan, kalau Allah ni Allah buatkan sesuatu, Allah mesti ada sebab. Kita, tarikh kita, tempat kita lahir, masa kita lahir, dia ada kaitan semua dengan personality kita sebenarnya, diri kita. So di mana tu, apa lagi Syafi boleh explain? Kalau nak detailkan lagi panjang sikit lagi. Sebab ada rasa macam dah lagi tu, sikit lagi. Okey. Kalau Untuk di mana? untuk kalau yang ni yang orang ramai juga orang tahu rasanya. Dia kalau kita tengok tempat lahir, tarikh lahir, masa lahir, dia akan tahu pasal zodiac sign. Dia dengar tak zodiac sign? Taurus, Capricorn, Aries, Gemini, semua tu dia ada dia punya ciri-ciri lah. Syafi dah 10 tahun belajar pasal benda ni, dan Syafi tengok memang kalau Leo ni dia jenis suka keluar, suka tengok, suka perhatikan suasana. Kalau jenis Taurus ni lambat lagi dia suka keluar, dia suka relax dalam rumah. Kalau dia keluar tu pun sebab kawan-kawan dia aja. So tu bagi Syafi yang boleh explain pasal di mana untuk kenal diri kita tu, itulah dia sebab dia. Okay, kalau untuk Ayi ada tak beberapa Ayi boleh nak explain ataupun Ayi nak cerita kalau berdasarkan kita kenal diri kita untuk persoalan di mana? Ayi ada tak
Suatu nanti. Imannya. Maksudnya dalam mengenal diri itu gimana bermula? Iya. Perlu tak kita dilahirkan di satu tempat macam ataupun di mana-mana dunia pun lahir je. Kalau Ada tempat khas. maksudnya kita nak bermula di mana? Boleh asal dengan di mana. Kenapa kita boleh break dengan soalan di mana? Bagi ayat lintas ada. Untuk mengenal diri kita kena bermula dengan asal usul kita. Memang termasuk dalam di mana kita lahir, tapi asal usul kita sebenarnya bukanlah tersekat di mana kita lahir saja. Tengok keturunan kita, kita tengok asal usul kejadian manusia itu sendiri. Seperti hari sebut tadi air yang hina itu satu lapis kita akan beralih kepada lapis yang terus menjadi sekutu darah. Sebenarnya benda-benda ni kita macam tepat lah tempat kita. Kalau kira daripada starting of the beginning, betul-betul awal-awalnya adalah alam ruh lah. Semua tempat yang memang sepatutnya kita tuju, di mana asal usul kita manusia. Dan lain tak bukan alam ruh. Fokus kembali kita tu lah. Daripada alam Alam ruh barulah kita dihantar bila cukup 40 hari ke sampai rata cekak janin tu. Ya. 40 hari ke 40 hari barulah roh ditiup ke. Dan barulah kita jadi insan manusia. Menarik. Jadi Syafi ada dua lagi kan? Dua lagi untuk tajuk kenal kita ni malam ni. Soalan keempat iaitu bila dilahirkan. When lah. Bila dilahirkan. Okey. Kalau kita tengok Auzubillah min zalik lah kan. Zaman sekarang dia masa sekolah lagi. Masa sekolah lagi dia ada rasa nak kahwin. Lepas tu dia lahirkan. Tapi dia tak ada duit, tak ada rumah, tak ada pendapatan apa semua lah. Jadi bila kita dilahirkan tu pun penting juga. Ada setengah parents dia kata okey, kena ada rumah dulu, kena ada pekerjaan dulu, kena ada itu ini semua tu baru boleh kahwin. Tapi sebenarnya yang paling penting kita kena ada sebelum kita nak kahwin tu, kita kena ada iman. Allah akan tolong kita bila kita percaya benda tu. Allah ni kalau kita fikir positif, dia positif lah kita. Kalau kita fikir negatif, ambil lah kalau nak terakhir sangat, ambil lah. So bila kita kena betul-betul sedia, bila kita percaya dengan Allah, rezeki tu milik Allah. Segalanya kita percayalah, rezeki, apa lagi, kesihatan, semualah. So, Ayi ada sedikit nak tambah pasal bila dalam tajuk kenal kita. Maksudnya untuk kita kenal, bila kita kenal, dia tidak terhenti dengan kenal saja, kena yakin. Bila keyakinan mari itu apabila kita serah kepada dia, Pak. Rezeki ke apa ke sekali, Allah tengok hati kita konsisten setaruh mana hati kita menaruh harapan kepada dia, ataupun kita time kita relax, time kita rasa selesa, kita yakin, time kita rasa kita lemah, kita kurang keyakinan. Maknanya poin dia memang sama lah kali ni, memang fokus kepada yakin lah. Okay, maknanya kita fokus kepada kita yakin kepada Allah. Okay, jadi Syafi untuk poin terakhir. Jadi persoalannya yang terakhir adalah bagaimana kita nak kenal diri kita. Soalan. Okay. Kenapa bagaimana itu dia terakhir? Sebab bagaimana ni dia macam susah. Dia macam banyak kena terangkan explain. Orang nak tahu bagaimana, okey.
Ni bagaimana sambung ni? Okey. Kena detail sikit. Kalau tu tidur lah. Okay, bagaimana kita nak kenal kita? Tu bagaimana kita kenal kita? So, bagaimana? Okay. Kalau macam-macam lah cara kenal, bagaimana nak kenal melalui tanya parents ke, tanya orang kawan baik dia, tanya. Ataupun kalau zaman sekarang bagaimana nak kenal, tengok Facebook, tengok Instagram, TikTok, semua tu lah. Tu bagaimana. Okay. Tapi kalau nak lagi bagus, bagaimana kita nak kenal kita. Kalau gitu kita kenal tu lah lalui kehidupan. Terus tengok macam kalau orang tu dia suka pakai jubah, pakai jukok, lepas tu kita pun tengok, ya aku ni suka ke pakai jubah jukok, try lah pakai. Try pakai, mana tahu kita suka, pakai je lah. Terus tu kalau kita tak suka, okay, pakai cara lain pula. Lama-lama kita tahulah kita tu macam mana. So kalau kita try. Bagaimana nak kenal kita dalam tajuk mengenali Tuhan ni, Syafi nak terangkan sikit ke ataupun Syafi nak hold dulu untuk masa depan? Saya serahkan dulu. Okey. So Abi Abi bercerita pasal bagaimana kita kenal. Mungkin ni akan jadi poin lah sebelum kita Ada pernah dengan sekolah-sekolah dulu, ustaz tidak pasti dia ahli mana. Contohnya Awaluddin Ma'rifat. Jadi Awaluddin Ma'rifatullah maksudnya mula-mula kenalan kita sepatutnya kenalan dengan Allah. Yang siapakah Allah, macam mana itu Allah, sifat dia bagaimana, sifat wajib dia, sifat haram bagi dia. Jadi jalan dia untuk mengenal Allah, sebab Allah adalah perkara yang patut kita utamakan dalam mengenal. Maka kita kenal cipta Allah kita sendiri. Kita ni merupakan cipta Allah yang paling baik. Dari surah At-Tin, qad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Telah kami ciptakan insan sebaik-baik bentuk, sebaik penciptaan. Jadi bila kita kenal kita, kita kenal kita tajuk dia, adakah kita kenal kita? Kita tak kenal kita, tidak akan kenal kita lagi, tidak kaji diri kita. Jadi kita tidak menyelami siapakah aku sebenarnya. Adakah aku ni hanya kenapa mata aku, kulit aku ni, kuku aku comel ni, contoh bulu mata aku kening aku. Adakah ada tu? Ataupun ada lagi dari diri kita? Apakah yang dinamakan ruh? Apakah yang dinamakan semualah. Kalau kita terkandung dalam ilmu mengenali diri, ataupun Allah panggil ma'rifatu, ilmu ma'rifat. So ni lah penerangan terakhir yang kembali kepada tajuk botol kan. Okay. Maknanya betapa ruginya kalau orang tengok botol hanya sekadar botol, tidak membungkuk dalam botol tu ada ada jus ke, ada mineral ke. Okay. Okay. Jadi Mungkin air masak tapi sebenarnya air teci. Kita tipu. Kalau kita mencari kita, bila tidak kenal di dalamnya, ya kita tipu. Masya Allah. Jadi hero rasa maju ni sangat besar dia untuk dapat pula. Jadi kalau rasa berminat kan, insyaAllah kami semua boleh terus istiqamah buat video seterusnya, sebab hero sendiri pun rasa excited sebab makin dengar makin cinta, tak dengar makin tak cinta. Jadi kita habis sampai sini dulu dah, Ayi dan Syafi. So kata-kata terakhir untuk kali ni Syafi, dan akhir dia lagi tu Syafi, kata-kata terakhir. Tengok, jangan kita tengok. Sila duduk, jangan lari. Okey. Habis dah. Ayi, kata-kata terakhir. InsyaAllah kita sama-sama memperbaiki amal kita dengan kita mengenali diri untuk kita lebih
siapakah kita, akhirnya kita ada kenal kita siapa pencipta. InsyaAllah baik ada amal ibadah. Jadi didukung satu tim YouTube channel baru ni. Jadi insyaAllah kita akan usahakan video seminggu sekali. Jadi setiap minggu akan ada video. InsyaAllah, dan terus support kami. Klik follow dekat button TikTok, klik subscribe dekat button YouTube, dan like kalau berminat, like dan love di TikTok kalau berminat. Jadi so ini bagi Hero amat. Saya harap boleh membantu lagi spread kisah yang baik ini daripada Syafi dan juga. Jadi insyaAllah kita akan sambung kenal podcast kita di episod seterusnya. Jumpa di next. Tak kenal maka mudah tertipu. Jumpa lagi di episod. Assalamualaikum. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta